Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua murid-murid. Saya perkenalkan diri saya semula. Nama Cikgu Nur Muhammad Alif bin Ramli. Awak boleh panggil Cikgu Alif lah. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 8, Loci into Dimensions. So, apakah yang kita akan belajar dalam chapter ini? Untuk chapter 8 ni, kita ada dua subtopik. Yang pertama, kita ada 8.1 iaitu konsep loci lah. Dan yang kedua, kita ada 8.2 loci into dimension. So, sebelum ni Cikgu Osmayani, dia dah sentuhlah sedikit topik ni. Jadi, kita akan recap balik apa yang Cikgu Osmayani dah ajar. Sebab apa? Sebab apa yang Cikgu Osmayani dah ajar tu sangat penting lah. Dia macam fundamental knowledge yang perlu ada sebelum kita boleh teruskan ke subtopik yang seterusnya. Jadi mari kita recap balik apa yang dah belajar sebelum ni. So, subtopik 8.1 loci. So, loci ni apa sebenarnya? So, loci ni adalah plural noun ya sebenarnya. So, kalau singular noun dia kita panggil locus. Kalau awak ada beberapa locus, kita panggil loci. So, untuk chapter 8, perkara wajib yang kena ada adalah geometric set. Kalau awak tak ada geometric set ni, memang tak boleh buatlah chapter 8 ni sebab dalam chapter 8 ni memerlukan awak untuk construct locus with precision. Maksudnya construct locus tu kena tepat. Awak tak boleh freehand je nak lukis-lukis sesuka hati awak. So dalam geometric set, benda yang paling penting kena ada sekurang-kurangnya adalah pembaris dan jangka lukis. Dua ni paling penting lah. Kalau awak nak beli, awak boleh beli dekat Shopee ke, dekat kedai alat tulis pun ada, kedai buku pun ada biasanya. So, geometric set ni kena ada untuk belajar chapter 8 ni. Okey, mari kita teruskan. Apakah yang dimaksudkan dengan locus itu? So, a locus is a trace or trajectory formed by a set of points or object in a plane or three-dimensional space that satisfy certain conditions. So, apa yang dimaksudkannya? Maksudnya locus ini adalah trace or trajectory. So, apakah yang dimaksudkan dengan trace dengan trajectory ni? Maksudnya dia adalah, contohnya awak ada bola lah. Awak ada bola tu awak baling. So, pergerakan bola tu, kita panggil trace lah. Pergerakan bola ni kita panggil dia locus. Trajectory dia. Ataupun dia punya, orang kata apa, laluan dia. Macam tu. That satisfy certain condition. Maksudnya dalam locus ni kita ada, waktu awak nak construct ataupun awak nak describe dia, kita ada beberapa condition lah yang kita boleh describe sebuah locus itu. So, kita akan tengok lepas ni apakah condition-condition itu. So, kita tengok contoh soalan ni. Soalan kata apa? State and sketch the locus of the following. Okey. Kalau disuruh awak state and sketch, maksudnya pertama sekurang-kurangnya awak kena sketch dulu, lepas awak state lah. Contoh kita tengok yang pertama ni kita ada kipas. So kipas ni dia berpusing dalam bulatan. So bila dia berpusing dalam bulatan, awak tahu dia punya locus dia berbentuk bulatan. Dia bergerak dalam bulatan daripada titik tengah. So kita panggil dia punya locus tu circle. Kalau contoh soalan gambar yang kedua ni adalah bandul, bandul yang bergerak. So kalau bandul awak tahu dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Dia bergerak dalam bentuk curve ataupun arc. Mana-mana pun boleh, maksud yang sama. Yang kedua kita ada apa? Gambar apa? Gambar katak yang melompat kan. So kalau katak ni dia melompat macam mana? Dia melompat pun bentuknya curve, macam ni. Betul? Curve. Bila awak nak describe ni, awak state je lah dia curve. Macam gambar yang keempat, awak ada kelapa yang jatuh. Kelapa yang jatuh ke bawah. So dia punya locus dia adalah vertical straight line. Sebab dia jatuh ke bawah. Horizontal dia ke tepi. So ini adalah vertical straight line.
Kalau motion dia ataupun trajektori dia ke kanan atau ke kiri, kita panggil dia horizontal straight line. Kalau awak ada pergerakan dia naik ke atas, kalau dia naik ke atas, kita panggil dia incline straight line lah. Kalau yang ke bawah pula, kita panggil dia decline. Faham Mudah sahaja. Okey, mari kita tengok example. Okey, example kedua. The diagram on the right shows a pole MN. Tiang MN. A rectangular board PQRS is attached to the pole where PQRS is movable. So, kotak PQRS ni boleh bergerak. If the side PQ is rotate, side PQ kat mana? Side PQ dekat sini. Ni line PQ ni. Boleh bergerak 360 darjah around MN. What is the three-dimensional form? Dia tanya apa? Dia tanya apakah bentuk 3D yang terhasil. So, dia kata apa? Line PQ, side PQ ni dia berpusing 360 darjah. Jadi, awak nak bayangkan dalam bentuk 3D macam mana? So, saya dah sediakan gambar lah untuk awak bayangkan. So, yang pertama awak ada kotak tu dia bergerak 360 darjah. So, bila dia bergerak, bila dia bergerak sampai 360 darjah, dia akan membentuk sebuah silinder. Jadi, ini yang awak bayangkan. Kalau awak nak draw jawapan dia macam mana? So, nak draw jawapan ni ada jawab answer dia lah. So, basically, kalau awak nak draw step by step dia, awak lukislah kotak tu balik. Kalau dia tak sediakan. Kalau dah sediakan, awak draw je atas yang dah disediakan. So, awak kena buat dotted line, bulatan, dia bergerak secara bulatan. Belah bawah pun ada juga. Macam tu. Lepas tu, belah sini straight line dia. Awak buatlah arrow sikit. Bagi tahu lah dia bergerak 360 darjah. Faham Lepas tu kalau yang dia ada label-label tu, awak label lah. Macam dia kata apa ni, tiang MN. So, MN. Side yang bergerak tadi dia kata apa? Side PQ. Awak label lah. PQ. Faham Senang je kan? Okey, sekarang example 3. Example 3 ni sama macam example 2 tadi. Cuma sekarang ni bentuk kotak dia dah berubah. Sekarang bentuk kotak dia semi-circular. Bentuk kotak dia adalah semi-circular. Jadi, kalau awak bayangkan dalam bentuk 3D, yang pertama awak bayangkan dalam 3D dia bergerak 360 darjah. So dia bergerak, dia akan membentuk satu bulatan. Kalau bulatan dalam bentuk 3D kita panggil apa? Kita bukan panggil circle lah, kita panggil sphere. Macam bumi tu sphere. So bila awak nak draw, katakan awak nak draw ataupun awak nak sketch. Maafkan saya. Okay, jadi bila awak nak sketch, awak lukislah balik kotak yang dibagi tu bentuk dalam bulatan. Buatlah sketch lah bentuk sphere ni macam ni. Itu belah kanan, belah kiri dia akan bentuk sphere. Tu label M. Jadi inilah bentuk 3D yang terhasil. Senang je kan? Faham basic konsep dia. Okey, sekarang kita akan masuk subtopik yang kedua, 8.2, loci in two dimensions. So, untuk chapter 8 ni kita hanya belajar loci in two dimension. Kita tak belajarlah dalam bentuk 3D punya conditions. So, dalam two dimensions ni kita akan belajar 5 conditions yang perlu kita tahu. 5 conditions ni yang kita kena tahu supaya kita boleh construct dan lukis locus. So, yang pertama kita ada apa? Kita ada the locus points that are of constant distance from a fixed point. Maksudnya apa? Maksudnya locus tu mempunyai jarak yang tidak berubah daripada sebuah titik. Titik yang tidak bergerak juga, fixed point. Maksudnya apa? Contohnya lah awak ada satu titik O ni kan, titik origin. Awak ada locus X. X ni dia bergerak. Dan dia kata apa? Jaraknya tidak berubah. Constant distance.
daripada titik ni pun tidak berubah, fixed point. So dia bergerak. Katakan ni 5 cm. Ni pun 5 cm. Dia jarak dia daripada titik tu masih 5 cm. So bila awak bergerak, awak akan menghasilkan lokus yang berbentuk bulatan. So bila soalan katakan dia kata suruh describe, awak nak describe macam mana? Nak describe dia, awak akan tulislah the locus is a circle centered, berpusat at point apa? Contoh kalau kat soalan ni point dia point O. At point O with x cm or x unit radius. Maksudnya bila awak ada bulatan, awak ada radius lah kan. So kalau macam ni contohnya 5 cm. Awak akan tulislah 5 cm radius. Ini kalau soalan minta awak describe. Key point dia ada dua lah kiranya. Yang pertamanya awak kena bagi tahu dia berpusatkan apa, circle to center at point apa. Dan kedua, awak kena bagi tahu radius dia. Senang je kan? Mari kita tengok example. Example suruh buat apa? Construct a locus point P which is always 3 cm from a fixed point O. Maksudnya, locus itu mempunyai jarak 3 cm. Sentiasa jaraknya 3 cm daripada titik O. Jadi, bila awak nak construct, soalan suruh awak construct, awak kena ambil jangka lukis awak. Katakan ni jangka lukis awak lah. Ni ada jarum, sini ada awak punya pensel. Lepas awak buka lah 3 cm kat pembaris awak. Awak dah buka 3 cm tu, awak pun letak jarum awak dekat sini, dekat pusat O tu. Pastikan awak punya jangka lukis tak berubah. Atau awak buatlah pusingan bulatan ni. Awak buat bulatan, awak akan dapatlah bulatan yang cantik lah. Saya freehand je. So dia tak berapa bulat lah. Kalau awak guna jangka lukis, dia akan jadi bulat yang perfect lah. Okay, senang je kan? Tapi tak habis lagi. Selepas awak construct, awak kena, paling penting, yang pertama awak kena label. So, bila awak nak label, katakan ini adalah awak punya locus kan? Awak tulislah locus P. Sebab ini adalah circle, benda yang kedua awak kena label adalah dia punya radius. So, awak kena tulis 3 cm. Label dan describe lah apa yang awak lukis tu. Okay, mari kita tengok condition yang kedua. So, condition yang kedua adalah the locus of points that are equidistant from two fixed point. Maksudnya locus tu jaraknya sama jauh ataupun sama besar daripada dua titik yang tidak bergerak. Contoh kat sini, awak ada titik A dan titik B kan? Titik A dan titik B ni adalah dua titik yang tidak bergerak. Jadi locusnya, kalau dia kata jarak antara titik A dan titik B tidak bergerak, maksudnya locusnya berada di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah dia akan bergerak kat sini. Sebab apa? Katakan locus tu berada dekat atas ni contohnya. So jarak dia daripada A dengan jarak dia daripada B sama jauh. Kalau locus tu ada dekat sini, jarak dia sama. Kalau locus dia dekat tengah-tengah pun, jarak dia sama daripada dua titik yang ni, A dengan B ni. Jadi bila awak nak lukis dia punya locus, awak lukis straight line lah. Kalau dia punya straight line di tengah-tengah. Kalau dia punya condition dia equidistant from two fixed point. Okay, bila awak nak describe ataupun awak tulis description dia, awak tulis apa? Awak tulis the locus is perpendicular bisector of line AB. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab bila awak lukis straight line, dia basically perpendicular ni 90 darjah lah. Bisector of line AB. So, apa benda yang dimasukkan bisector tu? Awak tengok kat flashback ni. The line AB is known as bisector. Contoh kalau ada dua bulatan kan, P dengan R tu dua titik. Kat tengah-tengah tu kita panggil dia bisector. So, ayat dia, the locus is perpendicular bisector of line AB. Walaupun kita cakap dia two fixed point, line AB ni macam kita bayangkan ada line AB lah. Okay. Mari kita tengok example. Example suruh awak construct the locus of point P that is equidistant
from two fixed point M and N. Jadi awak ada M, awak ada N, dua titik yang tidak bergerak. So kita tahu kita nak construct macam mana. Kita nak construct locus untuk MN ni senang je. Awak buka, awak tahu dia dekat tengah-tengah kan. Tapi awak nak bagi dia precise bila awak nak construct, awak buka lah awak menjangka lukis, awak letak dekat M. Lepas tu awak buka, awak agak-agak lah size dia tu tengah-tengah. Lepas tu awak tandakan belah atas. Lepas tu awak tandakan belah bawah pula. Okay, sekarang awak pindah jarum awak ke N. Pastikan dengan bukaan yang sama. Awak tandakan belah atas. Lepas tu awak tandakan belah bawah. Okay. Sekarang awak ambil pembaris. Awak tariklah straight line dia. Straight line dia. Sepatutnya awak akan dapat straight line yang 90 darjah. Di tengah-tengah. Ini nak construct dia lah. Senang saja. Okey, seterusnya kita kena buat apa? Kita kena label locus P. Faham Okey, sekarang kita tengok example yang ke-6. Dia kata apa? The diagram on the right shows an equilateral triangle PQR. Equilateral tu maksudnya dia sama besar lah, segitiga sama. Determine the locus of point X that is equidistant from point P and point R. So bila awak baca dia kata apa? Point P and point R awak identify kat mana? So point P dekat sini dan point R dekat sini. Dia kata locus tu jarak dia equidistant daripada dua titik P dan titik R ni. Jadi awak tahu dia dekat tengah-tengah. Macam ni kan? So bila awak nak construct ataupun nak determine the locus of point X, so basically awak letak jarum awak, macam saya cakap tadi, letak jarum awak, contoh sekarang awak letak kat P jarumnya, lepas awak tandakan kat atas dengan belah bawah. Lepas tu awak letak jarum awak dekat R, awak tandakan belah atas dengan belah bawah. Tapi disebabkan soalan ni kata apa? Soalan ni kata equilateral triangle, maksudnya awak tahu dia segitiga yang sama, maksudnya Q ni sebenarnya dekat tengah-tengah. Q atas ni. Bermaksud construct dekat belah bawah je. Daripada atas ke bawah ni awak boleh ambil daripada Q directly. Ini. Sebab awak nak tahu dah dia segitiga sama besar. Macam tu. Senang saja. Awak kena label locus X. Macam ni. Okay, sekarang kita tengok condition yang ketiga. Dia kata apa? The locus of points that are of constant distance from a straight line. Maksudnya locus yang terhasil kalau condition ketiga ni jarak dia sentiasa sama jauh daripada sebuah straight line. So locus yang akan terhasil adalah straight line juga. Macam ni. Dan jarak dia sentiasa sama jauh kat mana-mana pun dia berada daripada straight line AB. Itulah kalau kita tengok contoh ni. Tapi tak habis lagi. Sebab apa? Belah bawah pun boleh jadi locus juga. Jarak dia sama. Kat mana-mana pun dia berada. Distance dia constant. So bila awak nak describe condition yang ketiga ni, awak kena kata apa? The locus are straight lines parallel to the line AB. Parallel to the line AB by XCM, X ataupun X unit. At each side unless mentioned. Maksudnya apa? Kalau soalan tu specifically kata locus tu berada di atas ataupun di bawah ataupun berada di dalam kotak, awak tengoklah kotak tu kat mana. Baru awak lukis yang sepatutnya. Kalau dia tak bagi tahu, locus tu ada dua lah, atas dan bawah daripada straight line. So mari kita tengok kalau nak construct macam mana. Contohlah soalan dia kata locus tu jaraknya adalah 3 cm. Katakan locus distance is 3 cm. So macam mana awak nak construct? Sebab awak kena construct dia betul-betul straight, yang mana bila awak kira dia adalah 90 darjah. Kiranya jarak tu sentiasa sama dekat mana-mana pun. Awak tak boleh sengit. Jadi nak construct dia mudah saja. Yang pertama awak ambil awak punya jangka lukis, awak letak kat A. Ataupun letaklah dekat mana-mana point pun dekat atas line ni pun boleh. Lepas tu awak letak kat sini lah. Awak letak situ. Lepas tu awak buka jangka lukis awak, awak tandakan kanan dan kiri.
Lepas awak tandakan kanan dan kiri ni, awak letak jarum awak dekat yang awak dah tandakan tadi. Awak tandakan atas dengan bawah. Lepas tu, awak letak kat jarum belah sini pula, awak tandakan atas dan bawah. Okay, sekarang awak ada anggaran lah dia punya straight line tu, yang 90 darjah ni. Okay, sekarang awak kena buat lagi satu dekat belah kanan pula contohnya. Awak buat kat sini, 1, 2, lepas tu tandakan kat sini dengan kat sini. Buat lagi sekali. Lepas tu awak buat dotted line. Jangan buat straight line lagi sebab ini bukan locusnya. Ini macam awak nak untuk guide je lah. Okay, sekarang awak dah ada macam ni. Awak nak cari locus distance tu 3 cm. Awak buka jangka lukis awak 3 cm. Awak letak dekat titik yang tengah-tengah ni. Awak tandakan 3 cm. Dekat line, dotted line tu. Bawah pun sama 3 cm. Letak dekat sini awak tandakan 3 cm. 3 cm. Sekarang awak akan boleh draw locus yang straight. Faham Mudah saja. Okay, sekarang kita tengok example 7. Example 7 kata apa? The diagram on the right shows a line AB drawn on a square grid. So line AB yang dilukis pada square grid with the sides of 1 unit. Awak tahu dia kata apa? Ini adalah 1 unit. On the diagram, draw the locus of point X which always move at 3 units from the line AB. So dia kata apa? Locus X ni dia bergerak sentiasa 3 unit daripada line AB. So awak kira 1, 2, 3, 3 unit. So awak lukislah awak punya locus X. Macam tu. Lepas tu awak lukislah awak punya locus X dekat belah bawah juga. Macam ni. Lepas awak dah lukis, awak kena buat apa? Label lah. Ni berapa unit? 3 unit. Tulis 3 unit. Bawah pun 3 unit. Ini locus apa? Awak kena label. Locusnya adalah locus X. Macam tu. Okay, senang je kan?